Assalamualaikum, salam sejahtera, salam ceria pelajar-pelajar. Apa khabar semua? Cikgu harap pelajar-pelajar berada dalam keadaan yang sihat dan ceria. Cikgu Hir. Sudahkah para pelajar bersedia? Tentu para pelajar tertanya-tanya apakah yang akan kita pelajari pada hari ini, bukan? Okey, pada episod kali ini, cikgu akan menerangkan tajuk Indeks Harga dan Inflasi bahagian pertama. Pada bahagian pertama ini, cikgu hanya akan menumpukan tentang indeks harga dan bagaimana kita mengira indeks harga serta kegunaan indeks harga. Baiklah, cuba para pelajar perhatikan gambar ini. Apakah yang dapat kita lihat? Pada tahun 2010, sejumlah barang yang ditunjukkan dalam troli adalah bernilai RM50. Tetapi pada tahun 2020, kita terpaksa membayar RM100 untuk mendapatkan sejumlah barang yang sama. Mengapakah agaknya kita bayar lebih? Ya, ini disebabkan harga purata barangan telah pun meningkat. Setelah melihat gambar tadi, bolehkah pelajar-pelajar menerangkan apa itu indeks harga? Indeks harga adalah berkait dengan perubahan harga purata barangan dan perkhidmatan. Untuk maksud yang lebih tepat, indeks harga merupakan ukuran perubahan harga purata barang dan perkhidmatan pada tahun tertentu berbanding dengan tahun asas. Apa itu tahun asas? Cikgu pasti para pelajar tahu apa itu tahun asas, bukan? Tahun asas ialah tahun yang tingkat harganya dijadikan asas perbandingan dengan tingkat harga pada tahun yang lain. Tingkat harga umum pada tahun asas yang dipilih haruslah stabil tanpa berlaku inflasi yang teruk dan tahun asas nilainya adalah 100. Mengapakah indeks harga ini penting ya para pelajar? Kita memerlukan indeks harga untuk mengira inflasi, juga untuk mengukur kos sara hidup. Inflasi dan kos sara hidup akan diterangkan dalam episod pembelajaran akan datang. Seterusnya, cikgu akan menerangkan bagaimanakah caranya untuk menghitung indeks harga pengguna. Pertama sekali, pelajar-pelajar perlu memilih tahun asas. Seperti yang telah cikgu nyatakan tadi, tahun asas adalah tahun yang tingkat harganya adalah stabil tanpa berlaku inflasi yang teruk dan nilai asasnya adalah 100. Pasti anda semua tahu nilai indeks harga tahun asas, bukan? Ingat apa yang cikgu sebutkan tadi? Ya, tepat sekali. Nilainya adalah 100. Cikgu ingin bertanya kepada para pelajar, adakah para pelajar tahu tahun apakah yang dipilih sebagai tahun asas dan dijadikan perbandingan di negara kita? Tahun asas yang digunakan di Malaysia sehingga kini ialah tahun 2010. Seterusnya, yang kedua, pelajar-pelajar perlu memilih jenis barang dan perkhidmatan. Barang-barang yang dipilih ini mewakili barang-barang pengguna dalam ekonomi berasaskan cita rasa, adat resam dan juga corak perbelanjaan masyarakat. Barang-barang yang dipilih mestilah mempunyai kualiti dan kuantiti yang sama, iaitu ia tidak berubah mengikut masa. Terdapat 12 kumpulan barang dan perkhidmatan yang dipilih mengikut klasifikasi tersebut. Seterusnya, yang ketiga adalah menentukan wajaran. Apa itu wajaran? Katakan kita ada 3 kumpulan barangan: makanan dan minuman,
pengangkutan dan komunikasi. Antara tiga kumpulan ini, manakah kumpulan yang sangat penting bagi pelajar? Makanan dan minuman? Maka kita berikan wajaran yang besar kepada kumpulan ini kerana mempunyai jumlah perbelanjaan yang besar. Untuk yang kurang penting atau mempunyai corak perbelanjaan yang kecil seperti komunikasi, kita berikan wajaran yang kecil. Sekarang, adakah anda faham apa itu wajaran? Wajaran menunjukkan kepentingan relatif sesuatu barang dan perkhidmatan daripada jumlah perbelanjaan isi rumah secara keseluruhan, dan ianya diukur dalam bentuk peratus. Jika ia sangat penting, maka nilai wajarannya besar. Jika ia kurang penting, maka nilai wajarannya kecil. Dengan kata lain, wajaran yang lebih besar diberi kepada barang dan perkhidmatan yang lebih penting. Jumlah keseluruhan nilai wajaran bagi kumpulan barang adalah 100%. Sebagai contoh, mari cikgu tunjukkan 12 kumpulan barang dan perkhidmatan berserta wajaran yang diberikan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Tahun asas yang digunakan seperti yang cikgu telah nyatakan tadi ialah tahun 2010. Berdasarkan jadual ini, bolehkah pelajar-pelajar tentukan kumpulan barangan yang paling penting? Ya, pastinya kumpulan makanan dan minuman bukan beralkohol kerana nilai wajarannya paling tinggi iaitu 29.5%. Ini bermakna daripada keseluruhan perbelanjaan yang paling tinggi adalah 29.5% merupakan perbelanjaan yang besar dan penting sekali. Diikuti dengan kumpulan perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api sebanyak 23.8%. Dan kumpulan ketiga ialah pengangkutan iaitu sebanyak 14.6%. Kumpulan yang mempunyai wajaran yang paling rendah dalam data yang diberikan adalah pendidikan iaitu sebanyak 1.3%. Ini bermakna pendidikan merupakan peratusan yang paling rendah dalam perbelanjaan rakyat Malaysia. Seterusnya, para pelajar, cikgu akan terangkan langkah pengiraan dan kegunaan indeks harga pengguna. Pelajar-pelajar sekalian, untuk mendapatkan nilai indeks harga pengguna, ada 3 langkah yang kita perlu ikuti. Langkah yang pertama ialah kita perlu menghitung indeks harga tahun semasa bagi setiap barangan. Indeks harga tahun semasa dihitung dengan menggunakan formula seperti berikut. Harga barangan tahun semasa dibahagi dengan harga barangan tahun asas dan didarabkan 100. Sebagai contoh, bagi mengira indeks harga tahun semasa makanan ialah dengan membahagikan harga makanan tahun semasa iaitu RM5.25 dengan RM3.50 iaitu harga makanan tahun asas darab dengan 100, maka jawapannya ialah 150. Para pelajar sekalian, mengapakah cikgu memilih nilai RM3.50 dan nilai RM5.25? Nilai RM3.50 adalah sebagai contoh sahaja. Mungkin sepinggan nasi goreng ataupun mana-mana makanan seperti sekilogram beras bernilai RM3.50 pada tahun asas dan pada tahun semasa bernilai RM5.25. Nilai ini pula diambil bagi memudahkan pengiraan kita seterusnya. Seterusnya, bagi minuman pula, katakan contoh minuman di sini seperti air kopi dan lain-lain.
harga minuman tahun semasa ialah RM1.35 dan jika dibahagikan dengan harga minuman tahun asas iaitu RM1.50, kemudiannya didarabkan 100, maka ia adalah bersamaan dengan 90. Begitu juga untuk pengangkutan. Contohnya seperti pengangkutan LRT, harga tahun semasa ialah RM2.40 dibahagikan dengan harga pengangkutan tahun asas iaitu RM2 dan didarabkan pula dengan 100, maka jawapannya ialah 120. Baiklah, cikgu yakin pelajar-pelajar telah faham langkah pertama ini. Seterusnya, bagi langkah yang kedua pula, ialah menghitung indeks harga tahun semasa berwajaran. Formulanya ialah indeks harga tahun semasa didarabkan dengan wajaran. Ingatkah lagi maksud wajaran para pelajar? Wajaran menunjukkan kepentingan relatif sesuatu barang dan perkhidmatan daripada jumlah perbelanjaan isi rumah secara keseluruhan. Berikut adalah contoh untuk menghitung indeks harga tahun semasa berwajaran bagi makanan. 150 yang merupakan indeks harga tahun semasa makanan didarab dengan wajaran makanan iaitu 50, maka jawapannya ialah 7,500. Seterusnya, pelajar boleh cuba menghitung bagi kumpulan barang yang lain. Mari kita mengira bagi kumpulan minuman dan pengangkutan. Indeks harga tahun semasa bagi minuman ialah 90, darab wajarannya 20, maka nilai yang akan kita perolehi adalah bersamaan dengan 1,800. Seterusnya, indeks harga tahun semasa bagi pengangkutan pula ialah 120. Didarabkan dengan wajaran sebanyak 30, maka jawapan yang akan kita dapat mestilah bersamaan dengan 3,600. Para pelajar, sudahkah anda mendapat jawapan seperti yang tertera? Tahniah cikgu ucapkan sekiranya anda mendapat jawapan yang sama. Bagi yang tidak, anda boleh mencuba sekali lagi selepas rancangan ini bersama guru atau rakan anda. Baiklah, sekarang barulah pelajar boleh lihat langkah yang ketiga iaitu menghitung indeks harga pengguna tahun semasa. Sebelum kita menghitung indeks harga pengguna tahun semasa, pelajar perlu menjumlahkan jumlah indeks harga tahun semasa berwajaran bagi setiap kumpulan barangan. Seperti contoh, jumlah indeks harga tahun semasa berwajaran bagi makanan ialah 7,500. Dijumlahkan bersama 1,800 iaitu indeks harga tahun semasa berwajaran bagi minuman dan jumlah indeks harga tahun semasa berwajaran bagi pengangkutan pula ialah 3,600. Maka jumlah indeks harga tahun semasa berwajaran bagi semua kumpulan barangan ialah 12,900. Baiklah, sekarang baru kita boleh menghitung indeks harga pengguna tahun semasa iaitu dengan membahagikan jumlah indeks harga tahun semasa berwajaran dengan jumlah wajaran. Jika anda lihat jadual, cikgu menggunakan nilai jumlah indeks harga tahun semasa berwajaran bahagi dengan jumlah wajaran, iaitu 12,900 dibahagi dengan 100 bersamaan dengan 129. Pelajar-pelajar sekalian, 129 inilah indeks harga pengguna tahun semasa dan cikgu yakin sekarang semua pelajar telah faham cara menghitungnya. Para pelajar sekalian,
Seperti yang telah cikgu nyatakan di awal rancangan sebentar tadi, indeks harga pengguna adalah sangat penting untuk melihat perubahan tingkat harga yang berlaku dan seterusnya akan memberi kesan kepada kos sara hidup dan taraf hidup di Malaysia. Seterusnya, marilah kita sama-sama melihat kegunaan indeks harga pengguna. Pertama, ialah untuk menghitung kadar inflasi. Indeks harga pengguna digunakan dalam formula penghitungan kadar inflasi. Semakin tinggi indeks harga pengguna, semakin tinggi kadar inflasi. Dan ini bermakna kos sara hidup juga tinggi. Kedua, ianya digunakan untuk mengukur perubahan nilai mata wang. Apa itu nilai wang para pelajar? Cikgu pasti anda semua telah mempelajarinya dalam semester 2 yang lepas. Nilai wang merupakan kuasa beli mata wang, iaitu keupayaan untuk membeli barang dan perkhidmatan dengan menggunakan sesuatu wang. Nilai wang dipengaruhi tingkat harga umum. Apabila tingkat harga umum naik, nilai wang akan merosot. Dan sebaliknya, apabila tingkat harga umum jatuh, nilai wang akan naik. Maka rumusnya, semakin tinggi indeks harga pengguna, semakin rendah nilai wang. Ketiga, kita gunakan nilai indeks harga pengguna bagi menghitung upah benar. Upah benar merupakan kuasa beli upah wang bagi sejumlah pendapatan tertentu. Semakin tinggi indeks harga pengguna, semakin tinggi kadar kenaikan tingkat harga atau kadar inflasi. Kesannya, kuasa beli pengguna akan menurun. Ini menggambarkan upah benar pengguna. Keempat, indeks harga pengguna juga digunakan untuk menentukan taraf hidup, iaitu berdasarkan pendapatan per kapita benar. Semakin tinggi indeks harga pengguna, semakin tinggi kadar kenaikan tingkat harga. Ini akan menyebabkan kuasa beli pengguna menurun. Seterusnya, taraf hidup pengguna juga menurun. Seterusnya, yang kelima, indeks harga pengguna digunakan untuk menentukan nilai keluaran dalam negeri kasar benar. Semakin tinggi indeks harga pengguna, semakin tinggi kadar kenaikan tingkat harga. Ini akan menyebabkan keluaran dalam negeri kasar benar merosot. Pelajar-pelajar sekalian, sebelum pembelajaran kita berakhir pada hari ini, marilah kita lihat video klip ini untuk mengukuhkan lagi pemahaman anda tentang indeks harga pengguna. Indeks harga pengguna atau IHP mengukur perubahan harga barangan dan perkhidmatan yang biasanya digunakan oleh pengguna di Malaysia pada tempoh masa yang ditetapkan. IHP digunakan sebagai proksi untuk mengukur dan menentukan kadar inflasi. Bayangkan sebuah troli beli belah, penuhkan troli ini dengan barangan yang mungkin dibeli oleh anda dan pengguna lain di Malaysia. Kemudian, tentukan kos barangan tersebut dari semasa ke semasa. Perubahan kos barangan dalam troli ini merupakan perubahan harga sebenar yang digunakan untuk mengukur IHP. Bakul IHP mengandungi 530 barangan dan perkhidmatan yang dibeli oleh isi rumah di Malaysia, barang runcit dan keperluan harian, kadar sewa rumah, bil elektrik dan air, petrol dan tol, bayaran menguci rambut dan banyak lagi. Setiap barangan dalam bakul ini mempunyai kepentingan atau wajaran yang mewakili peratusan perbelanjaan isi rumah. Contohnya, pengguna di Malaysia lebih banyak berbelanja untuk petrol berbanding menggunakan pengangkutan awam.
Oleh itu, petrol mempunyai wajaran yang lebih besar daripada pengangkutan awam dalam IHP. Bakul ini mewakili corak perbelanjaan pengguna Malaysia yang berubah mengikut masa. Dulu, telefon bimbit. Kini, telefon pintar. Bakul ini dikemaskini secara berkala bagi memastikan IHP kekal mewakili corak perbelanjaan pengguna. Hampir 180,000 harga barangan dipungut di kedai yang sama bagi barang yang sama setiap bulan di pelbagai lokasi di seluruh negara, di pasar, kedai runcit, pasar raya dan lain-lain. Sebarang perubahan dalam kuantiti atau kualiti barangan yang dipungut juga diambil kira. Sebagai contoh, jika saiz sekotak susu berkurang dan harga tidak berubah, pengguna secara tidak sedar telah membayar lebih untuk susu tersebut. Pelarasan harga akan dibuat supaya perubahan ini ditunjukkan dalam IHP. IHP ini digunakan untuk pelbagai tujuan termasuk sebagai asas untuk menganggar perubahan dalam kos sara hidup. IHP juga digunakan oleh kerajaan dan perniagaan sebagai indikator untuk menilai prestasi ekonomi dan membantu dalam pembentukan dasar kewangan dan fiskal. Jabatan turut menerbitkan inflasi teras Malaysia yang digunakan sebagai panduan operasi dasar moneteri. Terima kasih kerana menonton. Bagaimana dengan klip video tadi? Para pelajar, cikgu berharap anda semua telah pun mengetahui maksud indeks harga pengguna, mengenal pasti cara penghitungan indeks harga pengguna dan mengetahui kegunaan indeks harga pengguna. Baiklah para pelajar, cikgu ingin menunjukkan satu contoh lagi jadual menunjukkan indeks harga pengguna antara tahun 2010 hingga 2013. Okey, cikgu akan terangkan sedikit tentang jadual tersebut. Katakan tahun 2010 merupakan tahun asas, maka indeks harga pengguna pada tahun tersebut ialah 100. Indeks harga pengguna yang bernilai 102.3 pada tahun 2011 menggambarkan kenaikan harga purata sebanyak 2.3% bagi sekumpulan barang dan perkhidmatan berbanding dengan tahun asasnya. Indeks harga pengguna yang bernilai 108.2 pada tahun 2013 pula menggambarkan kenaikan harga purata sebanyak 8.2% bagi sekumpulan barang dan perkhidmatan berbanding dengan tahun asas. Seterusnya pula, cikgu ingin kongsikan beberapa soalan yang berkaitan dengan indeks harga pengguna dan inflasi. Yang pertama, berikan maksud indeks harga pengguna dan inflasi. Untuk soalan ini, pelajar perlu menerangkan definisi indeks harga pengguna dan juga inflasi. Inflasi akan kita pelajari dalam episod yang akan datang. Yang kedua adalah soalan kuantitatif. Jadual diberi menunjukkan indeks harga pengguna di Malaysia mengikut kumpulan barangan antara tahun 2007 hingga tahun 2010. Pertama, jelaskan indeks harga pengguna keseluruhan yang bernilai 105.7 pada tahun 2007. Kedua, bandingkan indeks harga pengguna bagi makanan dan pakaian secara keseluruhan. Jelaskan. Dan ketiga, sekiranya pendapatan bulanan seorang pekerja ialah RM3,000 pada tahun 2009 dan 2010, hitung peratusan penurunan pendapatan benar bulanan pekerja tersebut. Okey, bolehkah para pelajar menjawab soalan yang cikgu kemukakan sebentar tadi? Baiklah, marilah sama-sama kita lihat apakah jawapannya bagi soalan tadi.
Okey, bagi soalan yang pertama tadi, jawapannya ialah indeks harga pengguna mengukur perubahan harga purata sekumpulan barang dan perkhidmatan pada satu tahun tertentu berbanding tahun asas. Inflasi pula ialah kenaikan tingkat harga umum secara berterusan dan tidak terbatas dalam sesebuah ekonomi. Bagi soalan yang kedua, berdasarkan kepada jadual yang diberi, indeks harga pengguna keseluruhan yang bernilai 105.7 bermakna negara mengalami kenaikan tingkat harga sebanyak 5.7% pada tahun 2007 berbanding dengan tahun asas. Dan seterusnya, indeks harga pengguna bagi makanan secara keseluruhan mengalami kenaikan tingkat harga disebabkan nilainya yang melebihi 100 setiap tahun. Sebaliknya, indeks harga pengguna bagi pakaian secara keseluruhannya mengalami penurunan harga disebabkan nilainya yang kurang daripada 100 setiap tahun. Akhir sekali, untuk jawapan ini, kita perlu mengira pendapatan benar bulanan untuk tahun 2009 dan 2010. Pendapatan benar bulanan untuk tahun 2009 ialah 100 bahagi 112.1 darab RM3,000 ialah RM2,676.18. Untuk tahun 2010, 100 bahagi 114 darab RM3,000 ialah RM2,631.58. Maka, peratusan penurunan pendapatan benar bulanan pekerja tersebut boleh dikira RM2,631.58 tolak RM2,676.18 dibahagi RM2,676.18 darab 100 ialah negatif 1.67%. Bagaimana? Anda dapat jawapan yang sama? Bagus dan syabas pelajar-pelajar. Jika ada yang masih belum mahir dalam pengiraan indeks harga dan soalan yang berkaitan dengan indeks harga, cikgu harap para pelajar akan sentiasa bertanya guru dan membuat latihan-latihan pengukuhan. Semoga anda terus berusaha dan berjaya. Sekian saja buat kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Kesedaran ekonomi pemangkin pembangunan negara. Terima kasih.